Baik, bertemu kembali. Sesi persekolahan hari ini bermula di Kelantan. Beberapa sekolah yang terjejas dengan bencana alam iaitu banjir minggu lepas turut memulakan sesi hari ini. Wakil Esra Awani Kelantan Muhafandi Muhammad turun padang ke Pasir Mas untuk meninjau bagaimana persiapan sekolah terjejas banjir dengan sesi persekolahan bermula. Muhafandi, apa ceritanya pagi ini? Baik, terima kasih Syazwani dan selamat tahun baru diucapkan kepada Syazwani dan juga rakan-rakan di Bukit Jalil. Sebenarnya saya berada di Kampung Siram Pasir Mas, kawasan yang agak teruk terjejas pada banjir gelombang ketiga ataupun keempat yang melanda jajahan Pasir Mas baru-baru ini. Banjir yang bermula pada sekitar 13 ataupun 14 hari bulan Disember tersebut telah menyebabkan lebih daripada 32,000 penduduk di 9 jajahan dipindahkan kerana peningkatan paras air sungai dan juga limpahan air di kawasan yang rendah. Begitupun kita tahu lebih daripada 120 pusat pemindahan sementara yang terdiri pada sekolah menengah dan sekolah rendah telah pun dijadikan PPS dan ada sebahagian sekolah yang terlibat sama ada di jajahan Pasir Mas, Tumpat ataupun di jajahan Pasir Putih khasnya turut ditenggelami air. Dan saya juga sempat berada di sekolah menengah kebangsaan agama Arab Al-Falah yang mana sekolah berkenaan boleh dikatakan hampir tenggelam dengan ketika berada di perkarangan sekolah pada waktu banjir yang melanda 17 Disember yang lalu, sekolah berkenaan boleh dikatakan melepasi paras kepala. Dan apa yang saya tinjau dan juga saya lakukan perhatian, sekolah berkenaan sudah bersedia memulakan sesi persekolahannya pada hari ini. Bahkan peralatan sekolah dan juga perkakas sekolah juga dilaporkan hanya sedikit yang mengalami kerosakan. Ini kerana mereka telah pun bersiap sedia dan juga memindahkan peralatan sekolah termasuk meja, kerusi dan sebagainya di tempat yang selamat. Jadi saya sempat bertanyakan kepada guru sekolah berkenaan. Jadi apa kata, kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh guru penolong kanam sekolah berkenaan. Persiapan kita baru ni dari segi cuci lah. Sebab kita start banjir 17 hari bulan 12 hari tu. Memang air mari dengan mengejut dan penuh tu. Jadi sekolah ni ditenggelami air setinggi hampir paras kepala lah. Pagar sekolah tu tenggelam. Jadi kita bila air surut dalam sekitar 25-26 hari bulan itu adalah beberapa NGO terutama daripada PDRM, JPAM, daripada PGA dan juga bomba datang mencuci sekolah pada hari Khamis lepas. Dan kemarin pun masih ada lagi pelajar daripada universiti di Melaka datang untuk membantu membersihkan kawasan sekolah lah. Jadi alhamdulillah lah sekarang ni kita buka hari ni tu dengan keadaan yang tak sepenuhnya 100% pun, alhamdulillah sampai 80% tu bersih lah. Bersih. Ada kerosakan termasuk banjir pun? Okey, dari segi kerosakan sebab kita dah sipir awal sebelum pada cuti sekolah itu kita dah standby. Jadi dari segi kerosakan tu adalah meja pelajar tu ada dalam 20-30 biji juga yang rosak, tenggelam. Meja guru pun adalah sikit sebab kita simpan dalam kelas tu kita tindih-tindih kan. Dan juga whiteboard. Whiteboard tu kita letak tempat tinggi dah tapi masih lagi dia ada terbalik jatuh air. Dan dalam kelas tu ketara sangat cuming lah. Air di sini air yang derah laju. Jadi cuming, pintu tandas rosak lah. Tu kerosakan tu boleh kata-kata banyak jugalah. Sekarang sekolah tengah nilai dan kita pun dah hantar laporan ke pihak yang terlibat lah untuk laporan banjir. Syazwani, sebenarnya saya tertarik untuk bertandang ke kawasan jajahan Pasir Mas ini kerana sebahagian besar penduduk di jajahan Pasir Mas khasnya di kawasan Rantau Panjang boleh dikatakan telah 4 kali menerima banjir pada tahun 2022 dan pada waktu banjir buruk yang melanda pada akhir bulan Februari yang lepas, sebahagian besar penduduk Rantau Panjang terjejas teruk kerana mereka dikatakan tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka termasuk memindahkan kenderaan dan juga memindahkan peralatan rumah mereka. Dan pada kali ini pada banjir yang melanda pada Disember ini sekali lagi mereka menerima musibah yang sama di mana sebahagian besar yang mereka
sudah ada yang setengahnya membeli peralatan rumah, telah membeli perkakas rumah, turut mengalami banjir yang seakan-akan besar sama dengan bulan Februari yang lepas. Dan kawasan ini juga boleh dikatakan hampir keseluruhannya tenggelam, dan pasca banjir menyaksikan beberapa hari lepas bukan sahaja bantuan agensi kerajaan seperti polis, APM dan juga rela yang turut membantu membersihkan fasiliti kerajaan seperti masjid, sekolah dan sebagainya. Bahkan badan bukan kerajaan termasuk persatuan daripada luar Kelantan turut membantu membersihkan fasiliti kerajaan. Apa yang saya dapat simpulkan pada hari ini, walaupun sesi persekolahan sudah bermula, namun saya dapat menyaksikan ada sebahagian sekolah yang masih lagi dalam keadaan rosak, namun sebahagian lagi juga sedang dalam proses pembersihan. Apapun saya akan membawakan berita dan laporan berkenaan dengan pasca banjir ini, apakah persediaan banjir, apakah kerosakan yang dialami oleh penduduk di Rantau Panjang ini. Sudah mereka 4 kali menerima banjir pada tahun 2022 dan mungkin mereka mengharapkan supaya tiada lagi gelombang pada awal Januari ataupun pada awal Februari di mana yang pernah berlaku pada tahun 2022, di mana banjir yang berlaku di kawasan Rantau Panjang khasnya berlaku pada luar musim, iaitu pada akhir bulan Februari. Jadi sudah pasti Syazwani, saya akan bawakan laporan untuk berita dan juga penonton Astro Awani nanti, Syazwani. Fandi, kalau boleh saya tanyakan satu soalan, itu dari segi persiapan sekolah. Bagaimana pula persiapan dari segi ibu bapa yang menyediakan murid-murid untuk ke sekolah? Kita tahu apabila banjir ini terjejas teruk, pastinya mungkin keperluan sedikit kotor ataupun masih lagi tidak tersedia dengan sepenuhnya. Jadi bagaimana persiapan itu? Adakah mungkin ada kelonggaran yang diberikan oleh pihak sekolah untuk hanya memakai baju biasa memandangkan proses pemulihan itu masih berlaku? Sebenarnya Syazwani, seperti yang telah berlaku pada Februari yang lepas, di mana apabila sesi persekolahan bermula pada Mac, pelajar sekolah rendah dan juga menengah khasnya mereka diberikan kelonggaran oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri, di mana mereka yang terkesan dengan banjir, sama ada pakaian sekolah mereka telah pun musnah ataupun dihanyutkan banjir, mereka dibenarkan memakai pakaian sopan, dan bagi pelajar perempuan mereka dibenarkan memakai baju kurung, dan bagi pelajar lelaki memakai kemeja untuk hadir ke sekolah. Dan pada kali ini, walaupun kita tahu sebahagian besar pelajar yang ada di kawasan Rantau Panjang ini mungkin mereka sudah membeli persiapan sekolah seperti beg, kasut dan sebagainya. Mungkin persiapan tersebut telah hanyut bersama banjir yang melanda baru-baru ini. Namun badan bukan kerajaan dan juga persatuan yang hadir dan datang ke sini, saya dimaklumkan mereka turut membekalkan ataupun memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, sama ada pakaian seragam sekolah, kasut sekolah dan juga beg sekolah untuk para pelajar dan juga anak-anak di kawasan Rantau Panjang ini, kerana kita tahu Rantau Panjang kawasan yang agak teruk terjejas pada banjir pada baru ini, dan mereka bukan saja sekali terkena gelombang, bahkan hampir 4 kali. Sudah pasti dari sudut moral dan juga psikologi mereka sudah mungkin terjejas dengan situasi yang melanda ini, dan pelbagai bantuan dan juga sumbangan baik sokongan moral dan juga peralatan rumah dan juga peralatan sekolah ini telah disumbangkan oleh badan bukan kerajaan, boleh meringankan beban para ibu bapa yang terkesan dengan banjir yang melanda kawasan Pasir Mas ini, Syazwani. Okey, baik. Terima kasih Muhammad Fandi atas laporan itu. Pastinya Fandi akan terus bawakan laporan pasca banjir di Kelantan dari semasa ke semasa.